Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni Zul nak tunjukkan di Bitcoin, so adakah kita perlu buy ataupun tidak untuk current market. So adakah sesuai untuk anda untuk buy currently ataupun tidak untuk anda. So hari ni Zul akan tunjukkan di chart dan kenapa Zul perlu terangkan untuk anda ni sebab apa ramai kata ada yang nak buy, ada yang nak sell. So nanti Zul akan terangkan kenapa anda nak buy dan kenapa nak sell. So let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan sebelum kita pergi ke chart untuk secara detail. So inilah Coin Market Cap. So currently total market cap macam cakap kan, semalam kita dah hampir 1 trillion balik, above 1 trillion untuk total market cap di crypto. So kita currently pagi ni kita berada di 994 billion dengan volume hanyalah 48 billion, dengan BTC juga hampir 42 billion. Semalam tu ingat tu nak pergi ke total market cap tapi tak sempat. So insyaAllah nanti pagi ni tu akan cuba pergi kan. So let's tengok perkembangan ataupun summary untuk pergerakan semalam. Total market increase banyak lagi 0.37, volume drop 11 sampai 12%, BTC dominant meningkat 0.17%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 21.2k iaitu 0.34, dah pun masuk ke kawasan resistance. Tu ada target at least sedikit, kalau ada berlaku lagi kenaikan target at least dalam 23k. Dalam box kita punya box resistance iaitu berada di antara 23k ke 22.5k. So itulah kita punya currently kuota major box resistance tu. Currently price berada di resistance. So Ethereum berada di 1.5k iaitu dengan performance untuk 24 hours drop 0.33%. So tak banyak berlaku perubahan semalam, meaning kita tengok semalam ataupun 2 hari lepas kita tengok hanya pergerakan hanyalah statik, bukan statik, hanyalah bermain dalam bawah below box resistance. So lain-lain coin ada yang merah, ada yang green. So apa-apa, let's go kita pergi ke chart terus untuk tengok Bitcoin. Nanti kita pergi Bitcoin. Sebelum Bitcoin tu nak letak dulu di total market tu, nak buka tepi ni. Ya, total market 947, kita akan tengok kan. So inilah pergerakan di Bitcoin di 4 hours apa yang sedang Zul monitor. So di 4 hours mengatakan kita dalam kuartal bearish pattern, iaitu ini adalah kuartal falling channel. So kuartal rising channel di mana price ini adalah potential untuk drop ke bawah. Drop sampai mana kita jangkakan boleh drop sampai kita ada first support 20k. 20k break 20k, meaning kita jangkakan price boleh drop sampai 18k, dan 18k adalah great opportunity untuk siapa-siapa buy. So untuk siapa yang buy macam Zul untuk DCA monthly. So Zul dah pun DCA tu breakout tu, DCA di kawasan ni macam cakapkan sebelum ni, kita ada kuartal falling channel untuk bearish market. Falling channel di mana daripada downtrend berubah jadi uptrend. So Zul dah buy untuk bulan ni, iaitu selepas data CPI tu, iaitu 9-12 di bulan kita dapat 13-14 bulan Dubai tu. Dubai di kawasan ni ada Dubai 4 unicorn, Bitcoin, Ethereum, Matic, Phantom. So DCA sebanyak RM1,000. So adakah good untuk Zul invest di kawasan ni? So currently untuk Zul tak invest. Sebab apa? Zul dah invest bawah ni. So apa yang Zul tunggu adalah peluang, iaitu peluang apa untuk macam cakap lagi, peluang ni adalah tengok currently kita berada di box resistance antara 22 antara ini ikutkan 21.5, sorry bukan 22.5, 21.5 ke 23.1 adalah kita punya box resistance. Dan yes, price boleh naik lagi untuk kali ni, tapi berdasarkan yang ni kita tengok kita dah pun berada di kawasan resistance, di kawasan dah resistance. So berlaku rejection. So apa yang tu nak tengok adalah pergerakan ini, tengok pergerakan untuk completekan pergerakan ni. Kita tengok breakout yang ini, dan first Zul nak tengok price mestilah berada di 20. So untuk short term, siapa yang tak buy lagi boleh buy di kawasan 20 ataupun di kawasan 18. Itulah dua-duanya rezeki. So untuk Zul tu tengok kan, sekiranya price bound 20 dan di manakah RSI. Kalau RSI oversold, stop RSI oversold, so great buy untuk 20. Sekiranya kita ada another push up ke bawah 18, ini adalah betul-betul great buy untuk lower high dan untuk dapat lower di bawah 20k. Dan lepas tu kalau kita expected bound, dan bound tu kita tak jumpa dah di kawasan 18k. Tapi apa-apa macam cakap, Zul dalam bearish market dalam tahun 2022 ni, dalam 2023-24, Zul ada jangkakan untuk Bitcoin akan sideways selama 2 tahun, iaitu dalam range antara 20 around dalam plus minus antara 25 ke 15k. 26 ke 15k inilah punya range untuk sideways untuk kita tahun ni. Tahun ni dan expected tahun 24, sama ada kita akan dapat spike atau tidak. Spike 23 draw balik, ataupun spike untuk 24 draw balik. So itu boleh berlaku sebab apa, kalau ikutkan tahun sebelum ni, bulan
buram lah circle market sebenarnya iaitu tahun 2018 kita bottom, kemudian tahun 2019 kita naik, kita dapat spike untuk tahun 2019 kat sini, kemudian kita drop, great buy sini, great buy kat kawasan ni. Kemudian kita tengok untuk di tahun sebelum ini kita circle iaitu masa tahun 2024 kita dapat bearish market bottom, kemudian tahun 2015 kita dapat sideway, kemudian tahun 2026 barulah kita akan dapat spike. So bergantung sama ada tahun kedua ataupun tahun ketiga kita dapat spike. Bagi itu tak kisah, mana-mana pun boleh. Tapi juga akan ialah great buy dalam masa 2 tahun ni. Siapa yang nak buy untuk long term? So ingat, siapa yang nak buy untuk long term tahun ni 2023, 2024 adalah great buy. Whatever price yang anda buy selama tahun 23, 24 adalah good point DCA untuk expectation net sepuran tahun 2025. So siapa yang lebih nak aim, aku kata mungkin dah buy, kemudian macam Zul dah buy pun bulan ni sebanyak RM1,000 untuk DCA untuk first month. So untuk Zul, adakah Zul boleh invest lagi untuk bulan ni? Yes, Zul boleh invest lagi sekiranya. Macam Zul, sebab apa Zul dah invest kuasa ni, Zul dah invest breakout. So Zul layan profit sekarang ni. Dan Zul tak jual pun, Zul tak jual sebarang kawasan ni. Sebab apa? Zul tadi adalah lebih kepada long term. Zul tak fikirkan pasal profit kali ni, Zul mau fikir pasalkan kumpul aset sebanyak boleh. So Zul dah first DCA untuk bulan ni. So supposedly net DCA Zul lah bulan depan. So berapa price tak kisah, Zul akan buy juga. Cuma kat sini cakapkan sekiranya kita ada pullback, Zul jangan kekan untuk minggu daripada awal minggu juga akan pullback. So kita dah berada resistant. So pullback itu sama ada di kawasan 20 ataupun 18k. The great buy juga akan di kawasan 18k, iaitu kita boleh jangkakan sebagai breakout retest sebelum dia start melakukan balik kenaikan. So apa saja breakout normally akan berlaku retest. So itu yang sihatnya. So kita nak test balik adakah resistant ni betul-betul jadi ground support. So meaning siapa nak buy, untuk siapa yang dah buy DCA bulan ni dan nak lagi tambah DCA untuk bulan ni, sama ada anda tunggu ke drop ke 20k ataupun 18k, buy 20 ataupun 18 bergantung kepada RSI. So tengoklah RSI tu di 4 hour dah oversold, store RSI dah oversold, 4 hour pun dah masih overbought. Cumanya di daily suggestion adalah price akan start drop. Sebab apa? Kita tengok RSI dah overbought, stock RSI pun overbought. So price dah pun sampai di major resistance. So apa yang nak tengok ni? Apa yang tu nak tengok confirmation untuk kita ada pullback adalah tu tunggu di daily sebenarnya. Tu daily tu nak tunggu apa? Macam cakap kan, tu sedang tunggu satu candle iaitu kita panggil bearish engulfing. So bearish engulfing adalah mostly kita tengok adalah satu candle hijau body ditelan kuartal full body oleh candle merah. Kalau kita dapat pergerakan macam ni, kemudian kalau ikutkan yang ni lagi drastik sikit lah, lagi banyak ditelan ya. Kemudian kalau tengok lagi ke atas ni sama juga. Ke atas ni consider nampak kita ada hijau, kemudian kita ada merah ni. Kita ada hijau ni dan merah ni, candle hijau ni dia telan candle merah ni. So meaning itulah bearish engulfing dan kita berada di kawasan resistance. So meaning untuk di Bitcoin sama kita berada di kawasan resistance. So jangkakan sekiranya hari ni kita dapat ini green, kemudian Zul nak tengok besok atau hari Khamis kita tengok satu candle merah yang mana body tu close sebelum merah ni. So meaning kita jangkakan price akan start drop. Dan start drop untuk di daily ni kita jangkakan dia boleh drop sampai juga kita ada support di kawasan ni iaitu 20-25. Jangkakan boleh bounce kawasan ni, kita ada support resistance di kawasan ni, dan sama ada dia bounce kawasan ni ataupun breakout 20 main net target lah akan berada di 18k. So untuk siapa yang untuk DCA dah pun DCA tu great buy, boleh tengok opportunity di kawasan 20 ataupun 18k, dari mana confirmation ni kita tunggu di daily untuk dapat at least bearish diversion. So untuk siapa-siapa yang belum lagi DCA, belum lagi start DCA bulan ni, so macam kan kalau anda target untuk tahun 2025 anda buy dan tak nak jual dah, iaitu anda jual tu tahun 2025 nanti. So hanya tahun ni 23-24 adalah nak buy kumpul set macam tu. So whatever price, even Bitcoin berada di 21 pun great buy. Cuma currently nak buy kuartal resistance, buy di resistance adalah kuartal tak cantik lah. Sebab apa? Kita tak nak buy di high, sell di low. So kita nak buy di support, jual di resistance. So base kuartal normal buying lah. So meaning anda nak DCA, kalau dia berada kawasan resistance adalah bukan good time untuk anda DCA. So sama ada macam ni, anda tunggu di kawasan 20 ataupun 18. Anda kalau nak buy juga tak masalah, boleh. Cuma jangan buy, contoh ada RM1,000 tadi, mungkin kuartal invest 50% dulu, mungkin 500, kemudian tunggu opportunity. Kalau drop bawah ni akan anda opportunity boleh guna 50. Ataupun kita nampak breakout, sama ada buy pullback ataupun buy breakout. Breakout macam mana kita nampak price tu akan breakout yang ni
sampai 25 dan berlaku drop balik untuk daripada resistance ni akan menjadi support. So inilah possible untuk buy. So sama ada kita dapat pullback ke bawah ataupun breakout dan test tu, itulah point yang kita nak tunggu. So macam juga kan, macam tu siapa yang nak invest monthly boleh tunggu currently, tunggu untuk 20 18k ataupun breakout retest boleh buy di kawasan ni. Untuk yang kuota belum beli, maksudnya kan boleh beli kawasan ni, whatever, beli saja untuk fikir pasal long term. Cuma time dia tak cantik sebab apa anda buy di resistance. So macam ni, sama ada anda nak tunggu macam tu tadi 20 18 ataupun breakout, ataupun anda nak start invest terus kat sini 50% kemudian buy. Tapi baju macam tu dia cakapkan kalau ikut tu dia takkan invest kawasan ni sebab apa, dia tak nak terbiasakan diri untuk buy di kawasan resistance. Dan price pun dah indicator kita ada bear pattern. Kemudian untuk di RSI 4 hours, di 1 hour pun dah oversold, overbought. Di mana di Daily dah betul-betul overbought sangat dah. Ikutkan kuartal, kita akan tengok RSI ni, dia tu akan zoom in sikit. So kalau kita tengok RSI ni based in history, sebab kalau dia dah berada di betul-betul max untuk dia punya RSI 8990. So usually apa berlaku, kita tengok contoh kat sini apa yang berlaku, kita akan tengok history balik. So contoh kat sini kita tengok dalam bearish market sebelum ni, jatuh tu tak banyak. So price ni berada di kawasan ni. So kita berada di kawasan ini. So dia jatuh tak banyak, dia still lagi kata buat 3 spike untuk di atas. So lama ni berlaku spike. So adakah boleh berlaku sebenarnya kan kita dalam bullish. Sebab tu cakap walaupun kita berada di kawasan resistance, nampak berat tu nak jatuh. So itu yang dia cakap tadi, kita ada potential untuk dia naik tu menunjukkan sama ada kita ada opportunity untuk pullback di kawasan 20 atau 18k, ataupun kita tengok RSI ni dia akan untuk di daily kita akan besar sikit. So RSI ni sama ada dia akan hanya buat pergerakan macam ni, meaning kita akan still lagi berada overbought, dan RSI ni berada kawasan ni, dan price akan keep up buat high. So ini kita tengok akan great opportunity lah, sama ada price pullback ke kawasan 20k, 18k ataupun breakout, dan jadikan box resistance ni sebagai support. So buy di sini ataupun buy sini, buy di sini. So itulah yang Zul nak tengokkan, dan insyaAllah kalau price jatuh ke 18k, memang Zul akan invest lagi another 1000 untuk bulan ni, dan insyaAllah Zul akan grab beberapa coin untuk completekan Zul punya target untuk kata long term punya tahun 2025. So itulah untuk analisis di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke sedikit untuk di coin market cap. Sebab apa tu semalam Zul lupa nak bagi total market cap. So kali total market cap berada di mana? So total market cap di daily kita akan tengokkan dah pun breakout, kita punya sama juga, iaitu yang ni kita jangkakan untuk jatuh 14k, dah fail. Sebab apa? Kita dah breakout channel ni, so ini tak valid untuk kita monitor. So kita clearkan saja. Currently apa yang kita monitor adalah kita monitor pergerakan trendline yang tu share kan itu. Yang ini kita dah breakout tu, meaning momentum currently adalah untuk naik. So ini untuk jangkaan untuk total market Bitcoin. So ini kita jangkakan Bitcoin akan terus mendominasi dalam market. So bila Bitcoin mendominasi dalam market, apa yang berlaku, kita jangkakan Bitcoin akan naik. Bila Bitcoin naik, altcoin lain juga akan naik. So ini masa bila nak altcoin, kita jangkakan sebaik saja tinggal kita akan tengok kat sini adalah kita ada strong resistance kat kawasan ni, almost diletakkan yes sini. So meaning untuk di total market, kita akan possible untuk nampakkan total market increase sampai 1.1 trilion. Kali ni kita berada 994 bilion. So meaning dalam peningkatan hampir berapa lagi? Almost dalam 60 bilion, hampir 160 bilion. So kita kata hampir 160 bilion lagi akan berlaku peningkatan dalam total market. So ini kita akan ada great kata volume yang tinggi dalam market. So meaning untuk pergerakan ni kita jangkakan akan ada terus berlaku kenaikan sampai kawasan ni. Mungkin kita akan ada sedikit pullback, kemudian baru kita akan breakout untuk 1.1, kemudian kita akan start naik. So bila start ini bermaksud apa? Menunjukkan kita dalam buran. So pergerakan uptrend, kita akan tengok price akan keep up naik. So itulah untuk di total market untuk secara long termnya. So lagi pergi ke ruangan komen. Untuk ruangan komen semalam payung TA Matic. Okey, itulah nanti kita tengokkan payung Matic. So Matic sebab apa tu dah buy sikit. So Matic pun tu ada target untuk dapatkan 1000. Kali ni Matic berada di $1. So apa yang berlaku di Matic? So Matic dulu ni kita ada box support dan box resistance. Nanti tu akan clearkan beberapa. Kita ada untuk Matic first, kita ada long term punya support, menunjukkan dalam bearish market whatever price antara kawasan ni dalam $1 ke 60 sen adalah great buy. Sebab apa nak invest untuk long term, dapatkan target dia. Kemudian untuk di 4 hours kita ada support resistance yang ni.
support yang ini dan resistance yang ini. So meaning price kali berbound kawasan ni adalah good untuk siapa-siapa. Di sini kalau untuk short buy di kawasan ni dan kawasan resistance, tunggu saja breakout ni boleh buy lagi. Macam kan kalau anda main short term, yes buy sell kawasan ni, tapi juga Zul lebih pada long term. Long term adalah good buy mana-mana di kawasan support. Kali kita berada di kawasan resistance dan breakout $1. So next target lah kita perlu. Yang ni 1.18 ni dah tak legit, kita akan monitor terus yang major resistance ni di kawasan $1.32. So meaning kita tengokkan breakout je resistance ni, kita kena price akan start build up balik bullish momentum. Tu kali untuk di Matic, jangka untuk $1 dah consider kita dah breakout ni resistance. So meaning good positif yang ni. RSI pun dah di 4 hours oversold. RSI nak cooling down ke 50. So apa yang nak tengok lah, at least di 4 hours RSI cooling down 50. Sama juga di Bitcoin, di 4 hours cooling down ke 50. Stock RSI masih lagi oversold. So ini kita jagakan kita akan ada another push untuk breakout untuk resistance sebelum retest, sebelum continue lagi ke atas. So great buy di kawasan ni untuk DCA. Untuk start DCA menjagakan tahun 23 adalah good time untuk anda DCA tu. Tak perlu fikir pasal berapa price untuk anda buy, fikir long term, iaitu fikir long term. Juga kita masih lagi buy dalam grade, kita buat apa even di Matic ni pun dalam 80% lagi diskaun. Itulah untuk di Matic. So untuk lain, cuba tengok FRM coin apa juga tengokkan. FRM USDT. FRM tu tak pernah review FRM ni. Cuba tengokkan sikit tu coin macam mana. Coin dalam tak bagus lah, tak bagus punya condition. Sebab apa tak bagus? Sebab apa kita tengokkan harga opening dekat sini dan price berada below support, dan below support tu consider dia punya fundamental ada something wrong, dan price itu currently dah buat kuartal draw ni dah lama tu. Ini adalah kawasan investor. Kalau anda yakin untuk invest coin macam ni, dah break below support, menunjukkan untuk tengok coin ini kembali balik sihat, ataupun nak tengok dia punya fundamental balik sihat, secara teknikalnya price tu perlu berada above 20 sen ni untuk mengatakan dia punya fundamental kembali strong, dan juga dia punya ada opportunity untuk buat high baru. So currently adalah time untuk investor. Apa tu investor? Meaning price dah drop pada below support dan currently buat sideways. So untuk pergerakan yang macam ni, anda perlu kaji fundamental. Tapi ikutkan fundamental secara investor, inilah kita nak tengok. Cuma nak buy tu, sebelum tu perlu kaji dia punya fundamental. Apa dah dia punya plan, macam mana dia punya kuartal, mungkin ada isu yang break kawasan ni, dan tengok isu tu dah settle atau tidak. So tak tahu apa FRM ni, anda perlu kaji fundamental, tengok dia punya news dia ataupun dia punya plan untuk tahun ni, untuk tahun dari Malaysia, untuk next tahun 25. So meaning untuk kawasan ni akan ada great buy. So 3 sen menjadikan kalau anda nak target 1000 coin pun baru $31 saja. Tu meaning invest duit yang expected anda boleh loss, dan kuartal calculate anda punya risk and reward. So make sure anda invest duit yang anda expected boleh loss. Sebab apa? Price tu berada below support. Tapi sebagai investor adalah great buy untuk anda buy. Sebab apa? Anda buy di harga yang betul-betul kuartal lower, dan boleh jatuh lagi. Yes, boleh jatuh lagi. Cuma pergerakan ni adalah pergerakan untuk investor. So ni kalau anda buy kuasa menunjukkan nak dapat 1000 coin pun baru $31. $31 anda dapat 1000 coin. Kalau 1000 coin ni boleh increase pun anda dah untung. Kalau drop pun drop lah, anda hanya rugi $31. So itulah masa investor, tak investor ni. Tapi sebelum buy pun menunjukkan first kaji dulu dia punya fundamental, tengok dia punya plan untuk next 2-3 tahun untuk coming year, barulah anda invest di kawasan ni. So itulah untuk di FR dan M. Boleh kita tengokkan selalu tu boleh tahu tak guna kod guna cool wallet apa. So Zul guna Ledger Nano S Plus. Zul guna Nano S Plus. So tutorial tu Zul tak boleh nak buat sebab apa, memang Zul tak bersekempatan nak buat. Memang kata memang nak curi masa pun dah tak sempat ni untuk buat. So ini Zul sarankan untuk anda tengok di YouTube aja. YouTube banyak aja tengok je cool wallet, ramai yang buat dah cool wallet tu. Ataupun mungkin anda nak tengok laju Nano X, anda tekan saja Ledger Nano S Plus. So, siapa-siapa yang nak guna macam Zul guna Ledger Nano S. So Nano S tu guna Nano S Plus. Zul sarankan untuk anda buy Nano S Plus ataupun Nano X. So Zul pakai Nano S Plus. So apa lagi nak tengok Salam Zul macam mana nak drop balik nak drop ke bisnes. So macam dekat tadi di Bitcoin Zul terangkan di chat tadi. Kemudian Assalamualaikum, selamat pagi, thank you hari ni semua, thank you juga support. So saya tuan tengok Epic. So Epic, so bagus. Epic tu lama tu tengok Epic dulu Zul ada target nak buy Epic. So Zul dah Epic USDT, kita tengokkan sikit Epic
USDT. Kalau ada great buy mungkin boleh buy di KuCoin. Yes, di KuCoin. So di Epic inilah di daily. So currently kita akan tengokkan price. So harga dia kat mana? Sama juga ini di Epic. Price ni harga kat sini, harga opening, dan currently below support. Juga kan bila berada below yang ni, tengok adakah good untuk buy sekarang. So kita tengok price currently dah sideways yang lama. Ikutkan ni Epic ni price dah sideways, sama ada dia akan terkubur terus atau tidak. So kan ini adalah great time untuk investor. Siapa-siapa nak investor, tapi make sure juga kan berdasarkan technical maknanya tak cantik. Sebab apa, price dah below support. So tapi untuk yang ni very high risk, meaning anda invest duit ke dalam ni, expectation masuk saja duit tu, consider duit tu loss. Sebab apa, inilah yang aku kata time, aku kata critical. Nak tengok, perlu kaji dia punya fundamental, perlu kaji dia punya plan untuk ke depan, adakah boleh jatuh, dan kita perlu on track. Setiap dia plan tu on track, siap track. Ada track by, aku kata by week ataupun by month, tengok dia performance. So current technical, kita katakan price kita ada ni, key level ni. So first key level yang perlu dia break up untuk mengatakan dia kembali sihat, ataupun bukanlah kembali sihat, meaning ada performance, good performance untuk dia. Aku kata dia punya prestasi untuk naik tu ada. Tu meaning 0.01 ni adalah perlu dia break up dulu untuk naik. So untuk sekarang price dengan murah punya 0.008. So kalau ikutkan ni nak beli 10,000 coin pun tak ada masalah. Ikutkan 10,000 coin pun baru harga dalam $88 saja. So kalau 10, so meaning kata coin ni murah lah, 10,000 coin tu kan dapat 10,000 coin, hold saja untuk long term. Kalau fail lah. Kalau aku kata good to Epic good maknanya dulu nak beli Epic juga. So kali dengan dia punya performance, cuma yang ni so high risk lah, high risk investment. So dapat 10,000 coin tak salah, $88 je, consider boleh. So yalah, nanti tu akan masukkan dalam punya Epic, dalam tu punya kata small coin tu ataupun high risk investment. So $88 berdapat 10,000 coin, biarkan saja. Kalau ada increase kita akan nampak at least regain balik 37, dan at least kalau kembali balik all time high dia dalam $1. Tu $1 tu kalau ada 10,000 coin, minit 10,000 US dollar, darab dengan ringgit Malaysia almost dalam 40-45k ringgit Malaysia untuk next bulan. So itulah Epic, tapi anda perlu tahu dia berada below support, dan projek ini boleh gagal bila masa saja. So meaning untuk coin kat sini, tengoklah macam mana, sama dia boleh regain atau tidak. So kita akan monitor dia punya performance. So first performance untuk kita tengok dia untuk sedikit positif ialah perlu breakout above 0.1 sen. Kemudian kita ada lagi di kawasan ni, kemudian kita ada lagi kalau ikutkan yang major yang ini, kemudian kita ada lagi ke atas ni. So ini ialah kita punya point-point untuk tengok dia breakout. Kemudian ada lagi ke atas ni, kemudian sampailah atas ni. So atas ni tak sikit-sikit yang ni, kemudian kita akan monitor terus. So ini adalah kita tengok performance dia. Daripada 1 sen dia perlu climb up claim satu-satu di sini untuk tengok kalau dapat claim ni. So meaning ketahuilah bahawa investment anda kat sini adalah kuartal berjaya. So itulah untuk di Epic. Sarankan untuk anda siapa nak invest ni, invest duit yang anda expected beli loss. Dah tengah murah ni, nak dapat 10,000 coin baru $88. So berapa anda nak beli terpulang. Tapi untuk Zul, Zul hanya kuartal Zul hanya rela untuk invest $88 untuk dapatkan 10,000 coin, dan biarkan saja. Kalau rugilah 88 tu, dan kalau untung alhamdulillah kita akan dapat profit untuk ke atas. So itulah untuk Epic. So Epic ni tolong tu akan masukkan dalam tu punya konten punya quarter chart atau tu punya Epic. Tentukan Epic kat mana ni? Epic. Kita kena masuk kat sini Epic. Epic USDT. Masuk kat sini. Kita ambil atas, kita draw ke dalam high risk punya. Baik, itu akan masuk dekat dalam. Okey, bawah ni. So kalau tak merah sebenarnya sebab tu tak beli lagi, so letak warna merah aja. So Epic. Epic, Epic sebab tu tak buy ke, tu tak merah. So Epic insyaAllah nanti ada rezeki dia tu akan buy kan. So itulah untuk Epic. So next komen. So apa lagi kita tengokkan. Okay, dah. Itulah itu permintaan untuk anda. So sekiranya anda berminat, type saja dengan komen bawah. InsyaAllah tu akan reviewkan. Dan malam tadi tu tak sempat nak buat live sebab apa, memang malam tadi memang tu sleepy sangat. So insyaAllah tengok malam ni, possible malam ni tu akan update juga. Sebab apa ikutkan. Okay, tu lupa, hampir terlupa, iaitu kita tengok apakah next
data yang akan possible menggerakkan market. So ini kita ada hujung bulan ni, iaitu 31 dan 1 hari bulan. Kita akan ada FOMC meeting. Apa tu FOMC? FOMC akan Fed akan announcekan berapakah base point rate untuk dia naikkan. So inflation dah turun, so dijangkakan base masih lagi akan naik tapi tak tinggi. Jangkaan adalah antara below 50 ataupun hanya 25. Kalau dapat 25 base point, good untuk market. Kalau antara 25 base point ke 50 base point adalah good untuk market secara keseluruhannya. So itulah untuk FOMC. Kemudian kita ada news yang untuk hari ni ada possible yang boleh menggerakkan sikit market. Adalah kita tengok kita ada CPI, bukan ada CPI, kita ada PPI untuk hari Rabu 20 pukul malam nanti. Ni kita ada PPI data. So apa itu PPI data? PPI adalah Producer Price Index, ataupun kita panggil kalau ikutkan CPI kita ada Consumer Price Index. So ini lebih kepada kuartal kilang-kilang. Kalau consumer kita sebagai personal ataupun setiap orang perbelanjaan, atau Consumer Price Index. Yang ni PPI kita panggil Producer Price Index. So ini kita tengok kilang-kilang industri ni dia punya cost dia meningkat atau tidak. So berdasarkan yang ni, berdasarkan 0.3 kita berada di 0.1. So apa yang grade lagi, sama ada kita dapat negatif 0.1 ataupun lagi below, iaitu negatif 0.2 ke. So ini itulah good data. So kali kita tengok macam mana kalau performance kalau dapat ini better. So ini apa yang berlaku, kita akan tengokkan stok akan start naik, dolar akan start kata menurun lagi. So bila dolar start menurun, so macam tadi ada possible untuk Bitcoin melakukan kenaikan kalau kita dapat sikit bet. Tapi untuk PPI ni tak adalah kata efek yang besar sangat. Tapi di kripto mungkin tak ada efek, cuma dan di dolar pun tak ada efek. So mungkin kita akan nampak di stok akan possible akan ada efek sekiranya PPI ni sedikit boleh. Apapun yang major lah kita tengok hujung bulan ni 31 dan 1 bulan. So great opportunity untuk kita tengok sama ada kita dapat opportunity untuk buy, breakout ataupun pullback kita. So guys, so itu saja untuk malam pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda Red Review. Dan sekiranya anda berminat untuk join YouTube membership, klik button join. Klik saja button join dan kau cari tu punya membership, dan insyaAllah dalam tu akan ada Discord channel, dan apa-apa saja para news dan macam tadi, macam Zul Enam kan, Zul tak buat live, Zul Enam kan dalam Discord channel. Okay, jumpa dah next review. Assalamualaikum. Bye bye.